langsung. Allah tak izin dia buat tahajud. Allah tak izin. Tapi adakah perbuatan tahajud itu Allah tak redha? Allah redha. Awam min Allah. Dia pilih depan dia ada air fresh oil dan depan dia juga ada air kasbah. Dia pun pilih kasbah. Allah izin dia minum kasbah. Allah izin. Izin. Tapi adakah Allah redha perbuatan dia minum kasbah tu? Allah tak redha. Jadi kena ingat, sesuatu berlaku dengan izin Allah, tapi tidak semua yang Allah izin itu Allah redha. Jadi orang ni bila dia buat dosa, dia minum arak macam tu. Dia pun kata aku ni berdosa sebab Allah takdir aku minum arak. Masalahnya siapa dia pilih untuk minum arak tu? Dia pilih. Tapi Allah yang takdirkan benda tu berlaku kerana Allah izin benda tu berlaku. Tapi Allah tak redha benda tu berlaku. Sebab antaranya dia boleh pilih minum fresh orange tu. Kenapa dia pilih minum arak? Melainkan kalau dipaksa. Maksud dia, kalau orang ambil pistol nak tembak dia, suruh dia minum arak, itu lain kes. Itu dipaksa, lain. Jadi dia kata kalau orang berhujah, dia buat dosa tu sebab Allah Ta'ala takdirkan berlaku ke atas diri dia, maka jawapannya tidak semua yang Allah izin berlaku Allah redha. Allah tak redha, tetapi kamu pilih dan Allah izin. Jadi baik. وهو أن أحدهم إذا قيل له وقد ترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات لما فعلت ذلك وخالفت أمر الله وأمر رسوله فيقول ذلك مقدر علي ومكتوب ومقضي. Dia kata kalau ada orang tanya dia, orang tanya kenapa kamu buat benda ni, kenapa kamu tak semayang, kenapa kamu buat benda haram, maka dia jawab ini benda yang sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka dia tak boleh nak lepas daripada takdir. Allah tulis dah. Dia jawab gitu. Kalau jawab gitu, dia kata bahawasanya wa yahtaju 'ala Allah Ta'ala alladhi lahu al-hujjah al-baligha 'ala jami'il khalqi kulli hal la yas'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ini adalah hujjah yang tak kuat, dia kata. Hujjah ini hujjah yang tak kukuh. Kerana apa? Kerana dia pilih sendiri nak buat benda jahat. Dengan izin Allah benda jahat tu berlaku tanpa keredaan Allah. Jadi jangan nak buatlah. Sebab itulah ada orang dulu kan, zaman Sayyidina Umar tu, Sayyidina Umar apa nama, sebab dia tambah sebab dah sekali. Bila tanya kenapa kamu buat dosa ni, kenapa kamu minum arak, Allah takdir Nabi Sayyidina Umar sebab dia kerana hukum hudud minum arak, sebab tambah lagi sebab dia berdusta atas nama Allah. Baik. Kata pengarang kitab ni, inna qaulal 'asi hadha a'zamu min ma'siyatihi wa aktharu dararan 'alaihi fi dunyahu wa akhiratuhu. Fi dunyahu wa akhiratihi. Dia kata bahayanya, bahaya pengarang kitab dia kata, orang yang cakap gitu dahlah dia berdosa buat maksiat, tambah dosa lagi sebab dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdusta atas nama Allah Taala. Allah Allah tak suruh pun dia buat benda tu. Tapi dia pilih benda macam tu, maka dia telah melakukan dua dosa. Pertama, dosa buat maksiat, yang kedua, dosa mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran dia kata wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata kepada Allah sesuatu yang kamu sendiri tak tahu. Ini dipanggil mazhab Jabariyah. Itu golongan Jabariyah lah yang berpegang dengan macam ni. Semuanya adalah Allah Ta'ala belaka. Dia kata buat gitu kat dia. Jadi kalau dia jahat pun bukan salah dia lah, salah Allah. Dia menyalahkan atas Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Baik. Kata Sayyid Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, tak ada lagi tak ni cerita Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam buku dia Ad-Du'aul Mustajab. Macam mana pilihan manusia memilih sedangkan Allah tahu. Allah tahu dah. Allah Maha mengetahui
Akhir sekali orang ni masuk neraka. Katalah. Allah tahu dah. Allah ni dia tahu sebelum yang berlaku dan akan berlaku. Allah tahu berlaku dah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Jadi kalau Allah Ta'ala maha mengetahui, adakah pengetahuan Allah itu menyebabkan seseorang itu bertindak tidak ada pilihan pada diri dia? Itu soalannya. Jadi contoh, seorang bapa, dia kenal anak dia ni. Ada 2 orang anak ni, dia kenal. Anak ni minat bola, anak ni minat game. Anak ni minat bola, anak ni minat game. Bapa dia amat mengetahui. Dia tahu dah anak ni minat bola, anak ni minat game. Jadi dia bagilah duit RM100 kepada yang minat bola, dia bagi RM100 yang minat game. Dia pun bagi tahu kepada 2 orang anak dia, kau pergilah nak beli apa-apa pun. Dia bagi tahu pada 2 orang anak ni, pergilah nak beli apa-apa pun. Tapi ayah dia tahu dah, anak yang minat bola ni akan beli kasut bola. Anak yang minat game ni akan beli game. Dia tahu dah. Jadi dia bagi duit tu, dia pun suruh pergi dia beli. Jadi adakah pengetahuan si ayah tu mempengaruhi pilihan anak dia? Mana anak dia tu kalau pergi kena beli bola sungguh ke, atau yang dia kena beli game? Kalau yang nak beli bola tu beli benda lain boleh tak? Boleh. Yang nak beli bola tu boleh yang nak beli apa-apa pun. Yang nak beli game ni pun boleh nak beli apa-apa pun. Ayah dia tahu tak? Ayah dia tahu. Soalannya, adakah pengetahuan ayah dia tu mempengaruhi pemilihan anak dia tu? Adakah pengetahuan ayah dia mempengaruhi pemilihan anak dia? Jawabnya tak pengaruh. Faham tak? Tak pengaruh. Tapi ayah dia tahu dah, satu hari nanti dia bagi duit tu dia akan beli kasut bola, yang dia akan beli game. Jadi pilihan itu berada di tangan anak nak beli apa, tapi pengetahuan itu berada pada ilmu bapa dia. Sama juga orang ni, Allah Ta'ala sebab dia maha mengetahui, atas dasarnya tu memang maha mengetahui. Dia tahu dah orang ni akan buat dosa, tapi Allah bagi pilihan kat dia, mu nak buat dosa ke, mu nak buat pahala ke, ikut mu. Tapi aku tahu dah mu akan buat dosa, sebab Allah maha mengetahui. Atas dasar maha mengetahui Allah itu, adakah dia pengaruhi pilihan kita? Tak. Kalau kita nak datang kuliah ke, kita nak datang disko ke, itu ikut kita. Kalau kita ada disko, berdosa. Datang kuliah, pahala. Tapi Allah tahu dah kita akan datang kat mana, sebab dia maha mengetahui. Macam bapak dia lah. Macam seorang bapak tu, dia beli duit tu, dia tahu dah ayah anak dia akan beli apa, sebab dia kenal perangai anak dia. Tapi tidak pula anak dia tu terikat untuk beli apa yang bapak dia tahu. Kalau anak dia nak beli benda lain pun boleh. Nampak tak? Samalah juga dengan kita. Allah dah bagi pada kita pilihan. Kau nak pilih apa pun, ikut kau lah. Tapi Allah tahu kita nak pilih apa. Nampak tak? Jadi sekarang, kalau kita buat jahat, siapa salah? Kita dah salah, bukan Allah salah. Orang tanya lagi. Orang ni dia akan syahrah lagi. Dah Allah tahu dah dia buat jahat, sekat lah. Dia cakap gitu. Dah Allah tahu dah dia buat jahat, sekat lah. Kalau memang dia akan pergi buat disko, ke disko, matikan enjin motor dia. Maka dia jawab, ad-dunya darul bala wal akhiratu darul jaza. Dunia ni tempat ujian. Bila tempat ujian, kalau buat salah ujian, tak boleh buat apa dah. Macam saya, cikgu, saya ajar dah pada pelajar saya, 2 tambah 2, 4. Tak? Bila keluar dalam dewan peperiksaan, pelajar ni duk jawab-jawab, anak murid saya tulis 2 tambah 2, 5. Sekarang peperiksaan ni, bagus tak bagi saya? Padam, buat 4. Bagus tak bagi saya? Tak bagus, sebab sekarang peperiksaan. Betul tak? Dia pun jawab 4. Bila jawab 4, dia pun jawab 5. Bila jawab 5, saya salah kalau dia dapatlah dendaan tu. Dia tak boleh nak marah pada saya dah. Tak boleh marah. Kenapa tak sekat saya? Itu kan periksa. Aku dah bagi tahu dah 2 campur 2, 4. Yang aku jawab 5, kenapa? Tak lulus lah kau. Itu kan periksa. Sama juga dengan kita. Allah bagi tahu dah. Siapa dia bagi tahu? Quran. Lagi hadis. Dah bagi tahu dah. Kau boleh pilih. Allah Ta'ala sebut inna hadainahus sabil. Aku tunjuk pada kamu jalan.
Imma syakira, sama ada kamu nak jadi orang bersyukur, wa imma kafura, ataupun kamu nak jadi orang kufur. Aku tunjuk jalan belaka. Nak baik pun boleh, nak jahat pun boleh. Yang kamu pilih jahat, siapa suruh? Betul tak? Kalau tanya pula kenapa tak sekat? Dah tahu dah aku akan pilih jahat. Nak sekat macam mana? Biasa. Aku tunjuklah jalan macam tu. Nampak tak? Jadi jangan salahkan Allah Ta'ala kalau buat jahat. Okey? Kalau Allah bakar manusia yang jahat pun, jangan manusia jahat tu salahkan Allah Ta'ala. Ini semua adalah pilihan kita juga. Baik. Inilah dia yang dipanggil akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tu jelas tu. Jelas tak? Sekarang Allah bagi kita pilihan. Yang senang tengok remote TV, senang. Remote TV tu Allah bagi pilihan sungguh. Lagu tu lah. Bagi pilihan. Nak tengok apa? Nak tengok bola? Forum. Haji pilih forum. Haji pilih forum. Maknanya ada tak orang paksa Haji kalau Haji tak nak tengok forum? Tak ada. Pilihan Haji. Haji tengok forum, dapat pahala. Haji tengok apa nama muzik, tak dapat pahala dah. Nak cakap dapat dosa rasa sangat. Mana lebih kurang tu lah. Di kadang-kadang bahasa dia macam tu lah. Bank dia tak panggil haram, dia panggil tak patuh syariah, pada haram tu. Kan, dia tak panggil haram. Dia kata ini insurans apa nama konvensional, dia tak kata haram. Yang ni Islamik, yang ni apa nama pinjaman Islamik, yang ni pinjaman patuh syariah, yang ni tak patuh syariah. Dia tak cakap pinjaman ni haram, pinjaman ni halal. Cuba dia cakap pinjaman haram. Tak, orang tak ambil tu. Bila orang tak ambil tu, maknanya tak lakulah niaga dia. Tu kaedah dia. Baik. Jadi itu jelas akidah kita. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Masuk pula kita tengok. Habis cara kita buat ringkas. Masuk muka surat 79. Aqidatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa mu'taqadu Ahlus Sunnah ja'alallahu minhum bifadlihi. Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, semoga Allah golongkan kita dalam golongan ini dengan rahmatnya. Baik. Kita bukan setakat doa ini tiap kali sembahyang Jumaat. Tak. Dan peliharalah akidah kami berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maknanya adalah akidah tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesatnya. Contoh Syiah. Syiah, Qadiani kan? Qadiani sampai sudah difatwakan tak jadi Islam dah dia. Dia tidak dalam apa nama dalam kelompok Islam Qadiani ni. Dia sudah jadi macam Buddha, macam satu agama lain. Kalau ada agama Buddha, agama Hindu, ada satu Qadiani. Sampai tahap tu sebab tidak diiktiraf sebagai orang Islam. Jadi kita mohon pada Allah Ta'ala, moga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang yang berakidah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, iktikadnya macam mana? Iktikadnya kata annahu la yakunu kainun saghirun wala kabirun illa biqada'illahi ta'ala wa masyiatihi wa iradatihi wa qudratihi wa anna al-ibadah wa afalahum khairaha wa syaraha khalqullahi ta'ala. Tiada satu benda pun baik kecil mahu besar melainkan dengan ketentuan Allah dan kehendaknya. Apa-apa berlaku semuanya dengan kehendak Allah dan juga kekuasaannya, kudratnya dan iradatnya. Dan sungguhnya sekalian hambanya dan perbuatan mereka yang baik maupun yang buruk itu semua adalah makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah belaka. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala mencipta kamu dan mencipta perbuatan kamu. Maknanya kamu takkan boleh buat melainkan dengan izin Allah. Buat baik pun dengan izin Allah, buat jahat pun dengan izin Allah. Sebab itu adalah makhluk Allah, perbuatan kita. Kita semayang, izin Allah. Kalau kita buat jahat pun izin Allah Ta'ala. Tapi kita semayang, Allah redha. Kita buat jahat, Allah tak redha. Tapi dengan izin Allah juga. Baik. Thumma ba'da dhalika yutalibuna anfusahum bimtithali awamirillahi kullal mutalabah wa la yurakhisuna laha fi tarki syai'in minha wa yahmilunaha ala tarkil manhiyat wa ala ijtinabiha ra'san. Seluruh makhluk Allah dituntut agar mematuhi perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Memanglah itu perbuatan semua daripada Allah Ta'ala, tapi Allah suruh yutalabuna.
anfusahum bimtithali awamirillah. Diminta oleh Allah Ta'ala supaya buat arahan Allah. Kullal mutalabah, sepenuh-penuhnya Allah minta. Allah suruh kita buat benda yang Allah Ta'ala arahkan. Dan wala yurakhasuna, dan tidak dibolehkan meninggalkan sesuatu pun perintah. Di samping itu mereka disuruh untuk menjauhi segala larangan Allah dan menghindarkan diri daripadanya. Baik, kita tengok dari kaedah hukum fiqh. Hukum fiqh ni, hukum fiqh ada berapa hukum? 5. Ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh, ada harus. Yang suruh buat apa dia? Wajib dengan sunat. Wajib ni kalau buat boleh pahala, tak buat dosa. Sunat buat boleh pahala, tak buat itu bahasa kita tak dapat apa-apa. Tu yang tak buat tu. Tapi itulah bahasa fiqhnya. Bahasa orang warak gini, sunat buat dapat pahala, tak buat rugi. Tapi tak dapat dosa, tapi rugi ya. Gitu. Bahasa apa nama, bahasa orang baik dah sikit ni. Bahasa orang malas, buat dapat pahala, tak buat tak berdosa. Baik, 2. Yang ketiga, yang ni yang Allah Ta'ala suruh. Yang Allah Ta'ala suruh dari sisi fiqh tu. Baik, yang Allah Ta'ala larang, haram dengan makruh. Apa yang haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala, haram. Makruh, buat tak dapat dosa, tinggal dapat pahala. Contoh dalam satu hidangan, nak makan, ada budu. Ada budu, ada petai. Ambil budu, ambil petai, cicah budu, makan. Boleh dosa tak? Tak dapat dosa. Tapi kalau tak makan, dapat pahala. Agak-agak tak dapat pahala ke macam mana? Cuba jawab. Cuba jawab. Sedap budu lah. Bila sedap, jawabnya makan. Dapat dosa? Tak. Kalau tak makan, rugi pula dah apa je. Tak akan dapat pahala. Gitu nak cerita makruh, benda makruh tu. Supaya faham konsep makruh tu. Jadi orang kata, jadi kita macam mana? Makan pun tak apalah, sebab kalau makan pun tak dapat dosa. Tapi kalau tak makan dapat pahala. Tak apalah, lepas ni lah kita cari pahala. Ni sedap ni. Jadi gitu. Baik. Jadi nak cerita, itu hukum yang dilarang. Mana 2 benda yang disuruh dipanggil wajib dengan sunat. 2 benda yang dilarang dipanggil haram dengan makruh. Dia ada satu lagi, harus. Harus tu ikut lah. Nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Contoh pergi kedai. Apa nama? Sarapan. Ada nasi kerabu, ada nasi lemak. Harus nak pilih. Pilih mana satu? Roti canai. Tak apa kok. Haruslah tu. Dia jawab, tak apalah, nasi kerabu pun tak, nasi lemak pun tak, roti canai. Harus. Pilih. Itu harus. Jadi dari segi hukumnya, itulah hukum 5 tu, hukum dia panggil hukum taklifi. Hukum taklifi ni maksud dia hukum bebanan. Mana kalau kita tu, kita buat benda 5 perkara tu, kita terbeban. Sama ada terbeban dengan dapat pahala atau terbeban dengan dapat dosa. Ataupun dibebankan kepada kita, nak pilih, ikut kita lah, nak pilih mana satu. Jadi oleh kerana tu, kita pilihlah yang Allah Ta'ala suruh buat, yang sunat dengan yang wajib. Yang haram tinggal lah. Kalau orang perempuan seksi lalu depan kita, kalau tengok, dosa. Kalau paling tempat lain, rugi pula tu. Kau boleh tahan orang sini. Kalau paling tempat lain, dapat pahala. Faham ke? Tengok sekejap. Yang ni pada zaman Sayyidina Uthman, Rasulullah SAW, Sayyidina Ali. Sebab tu dah kata Muhammad Al-Ghazali. Dia kata perempuan zaman Nabi, dia tak pakai burdah. Muhammad Al-Ghazali sebut dalam buku beliau. Kerana hadis ni, hadis Nabi SAW bersama dengan siapa nama? Sayyidina Ali. Jadi bila Sayyidina Ali tengok orang perempuan cantik ni, dia tengok tu,
Paling maknanya ia bukan tengok sekali, tengok mulut. Maka Rasulullah pun tolak muka dia, dia kata al-ula laka walaysat laka tsaniyah. Hak nombor satu tengok tadi, tertengok mula-mula tu laka, halal lah untuk kamu, itu milik kamu, laka. Walaysat laka tsaniyah, tapi pandangan kedua tu tak jadi apa nama, tak jadi halal dah, dia jadi haram lah. Jadi kata Muhammad Al-Ghazali kata, kenapa saya nak Ali tu sampai 2 kali tengok? Sebab dia tengok comel, dan comel tu ada pada muka lah biasanya. Jadi sebab tu dia kata sahabat-sahabat zaman Nabi ni dia tak pakai purdah, kata Muhammad Al-Ghazali. Ini nak bagi tahu pandangan. Jadi orang pun kata, kalau gitu Ustaz, kita tengok sekali, tok kali-kali tu. Tengok tu tengok, jangan kali-kali. Kalau kali jadi kedua, tak jadi, tak aci tu. Berdosa juga tu. Nak bagi tahu bagaimana Allah nak bagi pahala yang mudah di zaman sekarang. Mudah dapat pahala zaman sekarang. Itu bila lalu wanita seksi, perempuan seksi, paling tempat lain mudah dapat pahala. Nak dibandingkan orang Kelantan dengan orang Johor lagi banyak pahala daripada orang Kelantan. Sebab orang Kelantan tak ada orang Cina-Cina seksi ni, tak ada. Orang Johor ramai orang Cina seksi. Itu peluang untuk orang Johor dapat pahala sebenarnya. Agak-agaknya dapat pahala ke dapat dosa? Saya jawab, pula dah. Padahal Allah Ta'ala buka peluang untuk kita dapat pahala. Kalau kat Kelantan tak ada lah ramai sangat macam tu, jadi peluang nak dapat pahala tak ada. Sikit je dapat pahala peluangnya. Sebab orang perempuan lalu pakai tudung, pakai tak ada sangat lah pahala. Orang Johor dah bawa motor, kejap orang seksi, paling sebenarnya kejap, nak boleh sampai jabat tu banyak pahala dia. Tak pada apa? Pada kalih mata. Paling kau ni. Pahala banyak mana tu? Agak-agaknya orang Johor ni banyak pahala ke banyak dosa? Jawab. Jawab sendiri je. Termasuk penceramah juga. Tu nak bagi tahu. Dia cakap, mula-mula tengok tu astaghfirullah. Datang dekat, Masya Allah putihnya. Dekat lagi, Alhamdulillah tu. Habis dah, tak ada dah yang astaghfirullah, Masya Allah, Alhamdulillah dah. Ni nak bagi tahu ujian Allah. Pada ujian itu ada pahala yang banyak, tapi kadang-kadang berbahaya. Jadi sama juga orang nak beli rumah. Bila orang tanya nak beli rumah macam mana? Nak beli rumah jauh daripada masjid. Kenapa? Besar sikit pahala. Betul lah besar pahala. Sudah tak pergilah besar masjid. Jauh. Jawabnya, dia bukan macam zaman Nabi Bani Salimah. Bani Salimah ni rumah dia jauh. Bila rumah dia jauh ni, dia kat Mekah ni, apa nama, dia ada bani, sini Bani Syaibah, sini Bani Hashim. Jadi Bani Salimah ni dia jauh daripada masjid ni. Bila jauh daripada masjid, datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, dia kata, aku nak pindah lah kampung aku ni daripada jauh lagi dekat ke masjid. Allah Ta'ala kata, Nabi kata, langkah-langkah kamu ke masjid ditulis sebagai pahala. Kemudian Allah Ta'ala pun sebut dalam Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Surah Yasin. Wa naktubu ma qaddamu, kami tulis apa yang kamu buat, wa atharahum, kami tulis apa yang mereka buat dan kesan-kesan perbuatan mereka. Ulama-ulama tafsir kita, kesan-kesan perbuatan mereka ialah kesan tapak kaki di masjid. Jadi bukan Allah Ta'ala tulis pahala pergi masjid je, Allah Ta'ala tulis juga kesan-kesan tu. Dia turun ayat tu, tak jadi pindah Bani Salimah. Sebab kesan dia lagi banyak daripada orang yang dekat masjid. Tak apalah Bani Salimah, geng-geng kita. Geng-geng kita bukan Bani Salimah, Salimah Mahmud. Peminat Salimah Mahmud, artis tu lah jadi duduk jauh masjid, tak pergi masjid. Jadi kalau sekiranya kita rasa kita tak kuat, tak mampu, cari masjid dekat lah. Walaupun masjid jauh tu pahala banyak.
Samalah juga. Kalau kita rasa tak mampu dah, nak alih pandangan, pindah balik Kelantan lah. Okey sikit. Sebab tak ada sangat lah nak dibandingkan dengan Johor ni lah. Sebab orang ramai bukan orang Islam. Saya bawa saya bawa Syekh Saleh Al-Mu'aiqili. Di Kelantan dulu ada seorang imam Masjidil Haram. Salah seorang daripada Akademi Imam Masjidil Haram. Dia hantar jadi imam kat Malaysia ni. Salah seorangnya nama Saleh Al-Mu'aiqili. Yang terkenal tu Mahir yang jadi imam sekarang. Saleh Al-Mu'aiqili ni dia datang jadi imam di Masjid Langgar. Masjid Langgar di Kota Baru, Kelantan. Dia regu dengan Ustaz Suki. Saya ni baik dengan Ustaz Suki. Jadi Ustaz Suki baca separuh juzuk, dia baca separuh juzuk. Sudah baca tarawih ni, kami keluar makan. Hotel dia lah. Makan berbual dengan dia hotel. Dia kata ruginya saya datang Kelantan, dia kata. Bulan Ramadan. Memanglah orang hantar. Dia kata dosa banyak, dia kata. Sebab saya duduk Masjidil Haram, tak ada dosa. Sebab tak ada orang perempuan. Nak tengok. Sini ada orang perempuan, dia kata. Yelah kat Kelantan pun ada jugalah orang perempuan. Saya ingat lagi perkataan dia kata. Siniyat, dia kata. Siniyat, perempuan-perempuan Cina. Sebab ada juga Kota Baru tu Cina-Cina yang pakai skirtnya, dia kata. Jadi telah mengurangkan pahala saya di bulan Ramadan ni, dia kata. Dia cerita kat saya. Siniyat. Jadi dia kata dia tak nak datang lah. Dia duduk kat Mekah bulan Ramadan, dia kata. Tahun depan dia tak datang lah. Jadi kita pun tengok keadaan gitulah. Kalau kita rasa kita tak mampu, kita pindah tempat lain, dia jawabnya. Patutlah untuk kita jauh daripada benda-benda maksiat ni. Tapi kalau kita mampu, silakan. Pahala banyak duk Johor ni. Agak-agak Ustaz Rifki pahala banyak ke dosa banyak duk Johor ni? Pahala banyak Pahala banyak. Tak boleh isi barang balik kampung lagi lah. Baik. Wa in waqa'u fi syai'in minha badaru ila Allah bit-taubati wal istighfar. Jadi kata akidah Ahlussunnah Jemaah ni, dia kata, kalaulah kita jatuh terbuat benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka, maka kita masih lagi ada peluang untuk digugurkan dosa kita melalui taubat dan istighfar. Dia kata, memanglah Allah Ta'ala tak bagi kita buat, tapi kadang-kadang buat juga. Maka bila buat juga, maka kita kena segera taubat dan istighfar. Wa in farratu fi syai'in minal awamiri badaru biqada'ihi wa tabu ila Allah min tarki. Dan kalau kita cuai melakukan benda yang Allah Ta'ala suruh, maka kena qada', dia kata. Contoh, muda-muda dulu tak semayang, tak puasa, maka kena semayang, kena qada'. Puasa, kena qada'. Ada seorang bekas pemain bola sepak terkenal. Saya tak sangka dia pemain bola sepak terkenal. Jumpa baru ni. Dia pemain bola sepak terkenal zaman dulu, zaman Kuala Lumpur, Malik Awak, Fandi Ahmad menang 3 kali. Menang Piala Malaysia 3 kali tu. Dia salah seorang lah pemain dia tu. Dia kata, Ustaz, dia kata, waktu main dulu Ustaz, dia kata, puasa tak usah cakap lah. Tak puasa, dia kata. Bila latihan nak dapat Piala Malaysia, dia tak puasa, dia kata. Habis sekarang qada' lah, sikit-sikit qada', dia kata. Jadi baru ni bila nak puasa 10 Muharram kan, dia kata, Ustaz, saya nak puasa sunat ke puasa qada'? Qada' lah, niat qada'. Sebab dulu banyak, dia kata, dia tinggal waktu jadi pemain bola sepak tu. Memang dapat Piala Malaysia, tapi piala tak puasa banyak juga dia dapat. Sebab tak puasa, dia kata. Jadi sekarang nak qada'. Jadi kata pengarang ni, dia kata, kena qada' dan taubat. Kalau taubat saja tak qada' boleh tak? Tak boleh sebab hutang. Puasa. Kalau tak qada' puasa, taubat saja. Tak boleh. Kena qada'. Semayang. Kalau tak qada' semayang, taubat saja. Tak boleh. Dia kena buat perkara yang kita tinggalkan. Sebab dia anggap hutang. Ada pelajar saya, waktu tingkatan 1, tingkatan 2 dulu nakal amat sangat lah. Alhamdulillah bertobat telefon saya untuk bayar fidyah. Saya bagi tahulah cara bayar fidyah. Dia pun nak qada' dia punya puasa. Saya pun ajarlah cara qada' puasa dia. Alhamdulillah. Baru di PKP ni. PKP dia tersekat di rumah mak mertua dia. Tersekat rumah bapak mertua dia. Telefon saya, Ustaz, duduk rumah mertua ni. Kenapa?
Nak sembahyang tarawih lagu mana ustaz? Tanya. Nak sembahyang tarawih macam mana dia kata? Mertua suruh sembahyang tarawih jadi imam, dia kata. Sudah dia kata. Bulan Ramadan apa ni? Terkandas di Kelantan, dia kerja kat Sepang. Saya kata main aja. Saya ajar dia. Lepas pada sembahyang tarawih tu, yang sallallahu wasallam alaihi tu dia kata. Macam mana? Yang tu tak apa, tak baca pun sunat, saya kata. Kau jadi imam, kau baca Fatihah, kau baca Al-Haqqul Mutakasir, kau baca Qul Allah. Kalau Qul Allah aja boleh ustaz? Boleh. Qul ya Qul Allah, Qul ya Qul Allah. Malulah kau tua dia kata. Tapi tak apalah, alhamdulillah dia dah berubah. Dia dah berubah. Jumpa mak dia. Mak dia kata dia berubah tu ustaz. Mungkin kerana berkat ustaz duk paksa dia azan. Mak dia cakap. Sebab saya ingat waktu dia kata satu kata dua dia nakal sungguh, dia balik bila kita marah dia nakal tu. Allah dia kata Zuhur tadi saya azan dia kata. Asar pun saya azan. Kita pun diam tu. Lepas tu betul ke ustaz dia azan, dia tanya. Betul. Saya kata betul. Dia tak menipu lah. Betul sebab suara dia kuat. Jadi bila suara dia kuat, saya ni tiap kali nak azan saya panggil dia. Abel, orang Kelantan saya panggil Abel. Abel, azan. Dia pun azan. Suara dia kuat. Dia azan. Boleh katakan Zuhur asar tu dia setiasa azan. Tapi dia sembahyang main je. Tapi dia azan lah. Jadi bila sekarang dia berubah tu, mak dia cakap kat saya lah. Dia kata mungkin lah Allah Ta'ala bagi berkat sebab dia azan. Jadi berubah sungguh lah. Alhamdulillah sampai tadi pun saya nak bayar hutang koperasi. Kata kau hutang apa koperasi? Curi air tin. Kejap-kejap curi, kejap-kejap curi. Saya tanya banyak mana awak curi? Tak boleh nak kira sebab seminggu tu kadang 3 hari saya curi. Saya kata awak bayar lah berapa pun. Saya pergi bayar pada pengetua. Dia bagi tahu pada saya, dia banking duit kat saya bayar pengetua. Pengetua kata, ustaz, tak apalah, kira halal lah saya sebagai tu. Ustaz ambil sedekah kat masjid untuk surau sekolah ni ustaz. Ustaz ambil balik. Bagus budak ni, dia kata. Alhamdulillah. Kita syukur. Maknanya ikut akidah Ahlussunnah Jamaah, siapa-siapa yang tak buat benda-benda wajib waktu muda dia kena qada dan kena taubat. Satu lagi, dia nak cover lagi, dia kena buat banyak benda baik. Sebab Quran kata innal hasanati yudhibnas sayyiat. Kalau kau buat benda baik tu akan hilangkan benda jahat. Jadi sedekah banyak. Sedekah banyak. Saya berbual dengan seorang kenal. Dia kata Allah sayang kat saya, dia bagi saya umur panjang. Malam tadi umur panjang, dia kata ustaz fahamlah askar, dia kata tentera waktu zaman dulu nakal lah juga, dia kata. Tapi bila saya pencin tu, saya doa pada Allah, ya Allah, aku nak kau hantar aku biar rajin duduk masjid. Allah bagi saya boleh beli rumah sebelah masjid. Lepas saya pencin tu lah baru saya baca Quran sampai khatam, dia kata. Sampai belajar Quran dengan Ustaz Nur Rashid, dia kata. Sampai khatam. Lepas tu baru saya bagus dengan Quran, saya tak tinggal masjid. Allah bagi saya umur panjang ni sebab Allah sayang kat saya. Kalau dia ambil saya waktu saya duduk askar, duduk tak tahulah. Allah sayang kat saya. Dia diam, dia cakap, lepas tu dia diam. Nampaklah sedih dia dan gembira dia Allah Ta'ala buat macam tu. Sekarang cukup dah, dia kata gaji pun cukup, apa pun cukup, Alhamdulillah, dia kata anak pun okey. Oh syukur, dia kata. Kalau saya tak bersyukur lagi tak tahulah, dia kata. Baik, umur 76, dia kata. Umur dia 76 dah. Baik. Wala yahtajjuna li anfusihim 'ala Allahi abada wala ya'dhurunaha bisabqil qadar wala yurakhisuna fi dhalika ahad. Mereka tidak boleh berhujah menggunakan nama Allah untuk kepentingan diri sendiri atau untuk buat alasan melepaskan diri daripada sesuatu dosa. Kenapa buat dosa? Takdir Allah. Tak boleh. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia marah. Dia marah cakap gitu. Apa nama? Tetapi kalau kita usaha sangat-sangat dah, tiba-tiba tak dapat, kita pun cakap nak macam mana, Allah tentu. Yang tu tak apa. Sebab Quran kata likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak rasa terlalu berputus asa dengan apa yang kamu tak dapat. Yang ni yang kita perlu tanamkan dalam jiwa anak-anak. Saya cakap kat anak-anak saya, kat pelajar-pelajar sekolah saya, ni, tulis ni, saya kata, kena ingat ni. Kejayaan dengan usaha itu kepuasan. Puasan lah. Kejayaan tanpa usaha
kebetulan. Kebetulan je. Tak usaha tapi tiba-tiba berjaya juga. Kemudian kegagalan dengan usaha. Usaha dah gagal juga. Satu ketentuan takdir nak macam mana. Kegagalan tanpa usaha padan muka. Memang padan dengan muka kau tak usaha. Itu nak masukkan supaya pelajar-pelajar kita jangan jadi sedih sangat kalau gagal. Sedangkan dia dah usaha. Sebab itu ketentuan. Kadang-kadang kita sedih juga. Kadang-kadang sedih. Tapi sebenarnya kita waktu inilah kita kena ingat wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu tak berkenan satu benda sedangkan yang kamu tak berkenan itulah baik untuk kamu. Quran. Jadi banyak benda yang kita tak berkenan. Tiba-tiba kita tengok baik untuk kita. Banyak yang Allah Taala bagi kepada kita benda tu kita tak suka. Kita tak suka tapi tengok-tengok baik untuk kita sebab Allah Taala Maha mengetahui. Sebab tu kita kena doa pada Allah Taala, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, aku nak benda baik seluruhnya. Ajilihi wa ajilih, dunia dan akhirat. Ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Benda baik tu aku tahu ke aku tak tahu ke aku nak belaka. Sebab ada benda baik yang kita tak tahu. Benda tu baik untuk kita tapi Allah kita duk rasa benda tu tak baik tapi sebenarnya baik untuk kita. Siapa yang tahu benda tu baik untuk kita? Allah ni. Macam saya bagi contoh sentiasa posting kat Johor lah. Waktu mula-mula posting saya tak nampak kebaikan. Kenapa posting kat Johor? Jauh. Lepas duduk lama tu baru nampak kebaikan. Satu. Oh patutlah Allah posting kat Johor. Kat Johor banyak kebaikan yang kita dapat daripada posting kat Johor ni. Mula-mula tak nampak kebaikan padanya. Lepas tu baru nampak, oh patutlah Allah makbul doa kita, aku nak kebaikan walaupun benda tu aku tak tahu. Dan aku juga nak jauh daripada keburukan. Mungkin keburukan tu aku tahu dan aku tak tahu. Ada benda buruk yang pada benda baik. Pada pandangan kita baik, pada ilmu Allah buruk. Ada. Kita duk rasa baik tapi buruk. Duk rasa kita ni kalau dapat PhD, dapat profesor tu baik. Tapi pada Allah Ta'ala tak sah. Kenapa? Kau dapat PhD, dapat profesor, nanti kamu jadi orang yang sombong dan sebagainya. Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala tak bagi. Allah Ta'ala tak bagi. Isteri saya ni, cerita isteri saya ni. Cerita ni lawak juga. Dia kata saya doa pada Allah Ta'ala, dia kata. Supaya awak ni mengajar tingkatan 1, tingkatan 2 sampai pencen. Kenapa saya kata? Dia kata sebab ada seorang hamba Allah tu. Dia bagi tahulah orang ni. Dia mengajar tingkatan 6. Lepas dia naik jadi cikgu tingkatan 6. Dia pergi bercinta dengan budak tingkatan 6. Berkahwin dengan budak tingkatan 6 tu dia kata. Lepas tu dia ceraikan isteri dia tu. Awak ingat saya lagu tu? Saya tanya dia. Awak ingat saya lagu tu? Saya tak lagu tu lah. Kalau ngajar form 1, form 2 memang saya percaya dah. Budak lagi. Kalau nak ajar tingkatan 6, tak berapa nak percaya. Ngajar you pun tak berapa nak percaya. Dia kata, kenapa tak percaya saya? Dia okey ke? Waktu tak duduk dengan mereka, waktu duduk dengan mereka, mana tahu. Setan dia kata. So baik selamat dulu ngajar tingkatan 1 apa 2 dan 2 sampai sudah lah dia kata. Maka bol doa dia. Saya mengajar tingkatan 1, tingkatan 2, start daripada posting sampai sekarang 16 tahun. Saya kata maka bol doa awak. 16 tahun. Tak pernah mengajar tingkatan 5. Tingkatan 1, tingkatan 2. Orang terkejut kawan-kawan. Kau ni, kau mengajar masjid apa semua, tak patut tingkatan 1, tingkatan 2. Dak makbul bini aku punya doa. Sungguh. Saya kata betul lah. Mungkin bagi saya, mungkin benda tu tak baik. Saya naklah ngajar tingkatan 5 untuk tambah ilmu mereka. Mungkin bagi saya benda tak baik. Tapi pada ilmu Allah, benda tu baik. Untuk selamat. Tak? Dan makbul doa isteri saya. Lepas tu saya nak sambung PhD. Saya kata cukup lah, tak salah. Kenapa? Kalau sambung PhD, nanti masuk universiti. Masuk universiti, kau boleh percaya. Sudah, tak percaya semua aku. Tapi nak ketawa je lah. Tapi itulah ketentuan Allah. Tapi
Nak kata saya ni tak tambah ilmu, tak. Saya tambah ilmu sebab saya ngajar kat masjid. So, ngajar masjid tak apa? Ngajar masjid tak apa, selamat. Tak apa. Sebab laki, kalau ada pun makcik-makcik, tak berbahaya kepada kapal-kapal kecil. Lebih kurang itulah makna dia. Maknanya nak bagi tahu bagaimana kebaikan yang kita tengok, tapi mungkin tak baik untuk kita. Mungkinlah, wallahu a'lam. Jadi kita doa je pada Allah Taala. Ya Allah, aku nak kebaikan. Aku tahu ke aku tak tahu, asalkan benda tu baik, aku nak. Jadi itulah dia doa yang diamalkan oleh siapa nama? Aisyah radhiyallahu anha, yang dipanggil dengan doa al-jawami' al-kawamil. Jadi oleh kerana tu kita doalah doa ni, sebab doa ni amat cantik sebagai penutup tazkirah kita ni. Amat cantik. Doanya berbunyi, doanya mula dengan aku nak benda baik, sama ada benda baik tu aku tahu ke aku tak tahu ke, dunia ke akhirat ke. Aku mohon benda jahat jangan bagi kat aku. Sama ada benda jahat tu aku tahu ke aku tak tahu ke, benda jahat tu kat dunia ke kat akhirat ke, aku tak nak berlaku. Yang kedua, aku nak syurga. Dan semua amalan yang boleh menyebabkan aku sampai ke syurga. Aku tak nak neraka. Dan aku tak nak juga segala benda yang boleh menyampaikan aku kepada neraka. Aku tak nak. Kemudian, aku nak segala jenis benda baik yang pernah Nabi kamu doakan. Segala benda yang pernah Nabi doa, nak baik. Nabi nak ni, nak semua. Yang baik-baik yang Nabi doa, aku nak. Aku nak berlaku. Dan segala benda yang Nabi minta jauh, aku tak nak berlaku. Tu senang kan doa tu? Senang kan? Itu kalau tanya, kau minta apa? Aku minta benda baik. Baik apa? Semua yang Nabi minta baik, aku nak berlaku. Lagi, aku mohon lindungi. Daripada apa? Daripada benda yang Nabi minta lindung. Kan banyak Nabi minta lindung. Nabi minta lindung malah. Aku tak nak malah. Nabi minta lindung nyanyuk. Aku tak nak nyanyuk. Nabi minta lindung penyakit berbahaya. Aku tak nak penyakit berbahaya. Jadi senang. Sebab tu dia panggil doa tu jawami' kawamil. Iaitu himpunan yang sempurna. Maknanya masuklah ke lah. Senang. Macam seorang suami, seorang mak dengan isteri. Mak dengan bapa. Mak dia nasihat satu ajar dia nasihat tak anak dia. Bila anak dia datang jumpa bapa nak nasihat apa? Pendek je bapa cakap. Apa dia? Buat apa yang mak cakap. Masuklah ke? Gitulah juga dengan doa tadi. Nak minta banyak-banyak, susah. Senangnya, segala jenis benda baik, aku nak berlaku. Benda baik ada? Benda baik yang Nabi pernah doa, aku nak berlaku. Senang kan? Masuk berlaku. Jadi, kita tutup kuliah kita dengan baca doa tu. Saya baca, tu berikut. Boleh? Supaya kita dapat semua jenis benda baik, kita dapat jalan ke syurga, kita jauh jalan ke neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullih ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin
au amal. Wa a'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin au amal. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita dapat amal doa Aisyah radhiyallahu anha. Moga-moga kita dapat segala kebaikan yang Allah Taala janjikan, dan Allah jauhkan daripada segala keburukan daripada kita, keluarga kita, negeri dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.